Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan, puan-puan, ibu, ayah, adik, abang. Okey, hari ini saya nak berkongsi tips atau cara bagaimana menyelenggara satu pokok, sejenis pokok ni yang saya rasa tuan-tuan pun tahu, seperti mana dalam gambar ni. Pokok ni kita panggil ialah saikas ataupun paku haji. Ada yang panggil saikas, saikat, dalam Google macam tu lah dia panggil. Okey, pokok ni memang rare tuan-tuan, puan-puan. Pokok ni berasal daripada negara China, ataupun bahagian Korea, Jepun sanalah. Sebab pokok ni bukan berasal daripada tanah Melayu. Pokok ni dibawa masuk pada awal-awal dahulu harganya memang mahal. Memang mahal. Tapi sekarang mungkin dah berada di Malaysia ni lebih kurang 50 tahun, jadi harganya mampu milik lah. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pokok saikas ni ada macam-macam jenis. Yang saya tahu ada 3-4 jenis. Yang satu ni inilah saikas yang biasa ni, kita nampak ni. Okey, yang kedua ni kita panggil ni, kalau dalam bahasa Google-nya, Dion. Dion ini berasal daripada barat. Di barat pokok ni dipercayai telah wujud pada zaman dinosaur dulu mungkin. Tuan-tuan biasa lihat dalam movie kan, kalau di alam dinosaur tu macam ni lah pokoknya. Kita panggil Dion. Okey, saya nak satu lagi, kita panggil dia cardboard. Ni yang saya tahu nama dia saikas cardboard lah, sebab daun dia ni sangat keras. Cardboard. Okey, satu lagi yang berasal daripada Malaysia. Kita panggil dia paku haji ataupun bogak. Yang ni ni dipercayai hanya terdapat di sebelah utara saja, Kedah, Perlis dan di Thailand. Yang ni ni memang produk Malaysia punya. Orang kata produk Malaysia punya. Okey, balik pada pokok saikas ni. Pokok saikas ni sangat rumit penjagaannya tuan-tuan. Okey, untuk menghasilkan daun yang kita sempurna macam ni, memang susah. Memakan masa dan proses penjagaan ni sangat rumit. Okey, cuba perhatikan. Dion saya ni, ini baru dipanggil pucuk daun muda tuan-tuan. Ni saikas tadi ni, ini pun kita panggil daun muda. Daun ni baru berumur 2 minggu. 2 minggu. Okey, 2 minggu. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan, pokok saikas ni semakin kerap kita cantas, kita buang daun, semakin tinggi, semakin bertambah ketinggian dia. Setiap pucuk baru yang naik, yang tumbuh, saikas akan membesar sebanyak 1 inci sebenarnya. Okey, ni lagi. Ni daun muda yang muda, nak kata muda tak muda, tu pun tak tahu, sebab warna dia masih lagi kehijauan, hijau muda, dan daun dia masih lagi lembik. Peringkat macam ni yang susah kita nak jaga tuan-tuan, puan-puan. Sebab apa? Peringkat umur macam ni lah, daun ni mudah diserang dengan oleh serangga perosak. Peringkat daun macam ni, macam tu, tu paling mudah diserang oleh serangga perosak, iaitu ulat. Ulat daripada telur rama-rama atau kupu-kupu kecil bertelur pada pucuk muda, kemudian dalam masa yang singkat, dalam masa 1 atau 1,5 hari, telur tersebut akan menetas. Telur yang menetas tu akan menghasilkan ulat halus, sangat halus, seperti telur lalat. Apabila pucuk saikas kita membesar, dia akan makan pucuk satu persatu daun tu, sehinggalah kadang-kadang tak sempat naik pun pucuk tu. Tak sempat naik, habis dimakan oleh ulat. Kemudian baru kita nampak ulat tu membesar sedikit demi sedikit, kerana hasil makan pucuk saikas yang muda tadi. Okey, saya nak tunjukkan ke sini. Sini adalah saya panggil hasil yang gagal. Sebab apa saya kata gagal? Sebab cuba tuan-tuan perhatikan permukaan daun ni. Inilah kesan akibat dimakan oleh ulat. Walaupun nampak seperti macam sempurna kan, tapi sebenarnya pada saya ini adalah hasil yang gagal. Okey, ini adalah akibat saya berhenti melakukan kawalan semburan pada saat-saat akhir dah, sikit lagi. Sebenarnya daun dah mula mengeras,
Tapi sebenarnya ada lagi ulat di bahagian bawah daun ni yang sempat melakukan serangan. Okey, kat sini kita tengok. Saya akan buat pemotongan daun. Saya nak mula daripada awal. Tak apa, tuan-tuan jangan risau. Setiap kali kita cantas daun ni, daun cycas ni, dalam masa seminggu atau 2 minggu dia akan tumbuh semula. Pucuk baru daripada sini. Pucuk baru daripada tengah-tengah ni. Sebenarnya lebih kerap kita lakukan pemangkasan daun ni lagi bagus. Kalau dalam masa setahun tu buatlah 2 atau 3 kali. Walaupun daun masih lagi elok, buat pemangkasan macam ni. Sebab pucuk baru akan keluar. Dengan tumbuhnya pucuk-pucuk baru tu, sebenarnya saiz cycas tu akan meningkat 1 inci. Berbanding kalau kita biar saja daun lama tu, maka pokok saiz kita tak membesar. Jadi bila kita buang daun-daun lama ni, insya-Allah lah, biasanya dalam masa seminggu 2 minggu, pucuk baru akan keluar daripada sini. Pada masa tu kita perlu lakukan kawalan maksimum lah. Kawalan maksimum. Okey, macam ni. Bila pucuk baru keluar saja, apabila pucuk baru mula keluar, dia akan keluar daripada sini. Ini pokok yang lain nampak saja tanda-tanda hijau, pucuk muda keluar. Tuan-tuan, puan-puan, dah kena mula lakukan penyemburan. Apa yang saya guna adalah Shieldtalk mosquito spray. Guna cara yang mudah je. Gunakan Shieldtalk ni, harga pun RM8.40 je. Bau pun tak berapa mengandungi kimia. Bau pun agak wangi lah, saya panggil baunya agak wangi. Okey, lakukan penyemburan macam ni saja. Dengan cara ni, telur yang berada pada pucuk muda tu akan mati. Telur tu tidak aktif dah. Kalau ada ulat lagilah, ulat akan terus mati. Lakukan penyemburan macam ni berkala setiap hari. Semburan lembut macam ni. Okey, setiap pokok dion. Okey, buat macam ni je. Kalau ada ulat di sebalik daun-daun ni, insya-Allah akan matilah. Lakukan setiap hari. Pada peringkat ni masih lagi perlu kita lakukan semburan. Pada peringkat ni tak payahlah, ini dah kira daun keras. Daun keras ni ulat pun tak suka nak makan. Okey, lakukan setiap hari sampailah daun ni keras. Untuk cycas cardboard ni, kita tak perlu risau. Sebab biasanya cycas jenis ni tak dapat sambutan pun daripada ulat. Mungkin sebab daun ni yang keras. Jadi 3 jenis cycas dion, cycas rawuruta ni dengan bogak paku haji tu, itu memang 3 pokok yang menjadi kegemaran ulat beluncas. Satu lagi ni saya nak tunjuk. Ni mungkin tuan-tuan kenal yang ni. Ini orang panggil paku haji laut. Ni tak berapa famous sebab banyak terdapat dekat Malaysia ni. Biasalah kalau pokok yang mudah sangat tumbuh ni, nilainya akan jatuh. Tapi kadang-kadang kalau kita jaga, nampak elok pula kan. Okey, ini pun sama. Cycas paku laut ni pun pucuk dia jadi kegemaran ulat. Payah juga nak sempurna. Okey, jadi semburan ni kita lakukan setiap hari. Maknanya tuan-tuan tak boleh miss lah, tak boleh terlepas. Melainkan hari hujan. Hari hujan, kupu-kupu atau rama-rama tak bertelur, jadi ulat tak akan menetas. Jadi kalau hari cerah, hari panas, lakukan semburan tiap-tiap hari, pemantauan tiap-tiap hari untuk hasil yang cantik. Okey, jadi sehinggalah daun bertukar menjadi warna hijau tua, hijau kegelapan, bolehlah berhenti lakukan semburan. Dalam masa daun muda macam ni, inilah daun yang paling mudah diserang oleh ulat, paling mendapat sambutan. Kita pun tengok macam ulam kan, macam aku pakis kan. Apatah lagi binatang. Mana tadi? Saya nampak dah kupu-kupu tadi. Kupu-kupu tadi tu, itulah serangga perosak tadi tu yang bertelur pada pucuk-pucuk muda. Kemudian telur tu akan menetas dalam masa
1 hingga 2 hari je. 1 hari. Tak sampai 2 hari. Telur tu menetas menjadi ulat. Ulat tu yang akan makan daun-daun muda saikas ni. Ataupun pakuk haji ni. Sedikit demi sedikit. Sampailah. Bila daun pucuk muda tu rosak, kita akan dapati banyak ulat-ulat yang gemuk-gemuk. Sihat-sihat. Sebab makan pucuk muda. Kemudian saya tengok ada yang ramai yang bertanya macam mana nak jaga. Hanya gunakan penyembur ni, aerosol, Siltok mosquito spray. Saya gunakan Siltok ni sebab ikut pengalaman saya, dia tak mengandungi bahan kimia yang sangat. Ada setengah bahan penyembur serangga ni akan menyebabkan pucuk hangus, mungkin mengandungi kadar bahan kimia yang berlebihan. Jadi disarankan, inilah yang saya biasa guna untuk pokok saikas atau pakuk haji ni, atau orang panggil pokok bogak. Yang sana tu pakuk haji bogak Malaysia punya. Okey, jadi semoga bermanfaat. Dah tonton, jangan lupa share, komen dan subscribe. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi.